Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya dan juga pastikan anda share ramai-ramai ya. So, ada yang minta pendapat saya berhubung dengan ketegangan atau perang di antara Israel dan juga puak Hamas ya di Palestin. Okey. So sebenarnya apa yang ingin saya ketengahkan di sini adalah asas kepada penglibatan Amerika Syarikat di dalam konflik yang berlaku di wilayah Gaza. Okey, sebenarnya United Nations atau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu secara rasmi sudah pun mengiktiraf kawasan yang didiami oleh ataupun menjadi tuntutan Palestin tu sebagai sebuah kawasan yang merupakan negara yang berdaulat ya. That means it is a sovereign nation state ya. Dia sepatutnya bebas tetapi didiami. Okay, so United Nations memberitahu bahawa kawasan itu didiami. Dan ini sebenarnya selepas tahun 2012 United Nations sudah pun menggunakan istilah yang mengiktiraf ya Palestin, wilayah Palestin ini atau wilayah-wilayah seperti Semenanjung Gaza dan the West Bank ni sebagai kawasan negara Palestin. Okey. Tetapi Israel dia tidak setuju dan Israel bertegas ya. Ya, dia bertegas, dia ketegak, dia nak gunakan istilah bahawa wilayah yang menjadi pertikaian. Okey. Dan anehnya Israel ini dia adalah ahli bangsa-bangsa bersatu. Dan Hamas dia tidak boleh mengharapkan apa-apa dari bangsa-bangsa bersatu kerana bangsa-bangsa bersatu atau United Nations ini bersifat hipokrit. Mengapa saya katakan hipokrit? Walaupun United Nations secara rasmi mengiktiraf bahawa itu adalah wilayah Semenanjung Gaza, West Bank ni, Jerusalem ni semuanya wilayah orang Palestin, tetapi United Nations ni dalam Security Council atau Majlis Keselamatan tertinggi dia ada beberapa ahli, 5 daripada ahlinya mempunyai kuasa veto. Dan daripada 5 ahli ni termasuk China, 3 daripadanya iaitu Amerika Syarikat, United Kingdom dan Perancis ni, dia ni sekutu Israel. Maka jika Majlis Keselamatan Security Council United Nations ni buat apa-apa keputusan yang memihak kepada Palestin, United Nations akan guna kuasa veto dan keputusan itu tidak lagi sah. So basically United Nations ni tidak ada gunanya buat Palestin kerana apa-apa yang tidak memihak kepada Israel akan diveto atau sama ada Amerika, United Kingdom mahupun Perancis akan guna kuasa veto, maka tidak ada apa-apa makna. So United Nations ni tidak boleh jadi harapan ya, atau bangsa-bangsa bersatu tidak boleh dijadikan harapan buat puak Hamas ya. Bangsa-bangsa bersatu ni bersifat hipokrit kerana dia beri kuasa veto kepada mereka yang sekutu Israel. So mengapa Amerika ni beria-ia sokong Israel? So ini sebenarnya ada banyak versi. Kita nak lihat dari faktor sejarah, ada banyak versi. Bukannya Amerika ni dari dulu dia sokong Israel. Pernah jadi kejadian sebelum tahun 60-an di mana Amerika pernah menentang pencerobohan Israel di kawasan tertentu. Tetapi lebih kurang tahun 1965 ke 1967, tak silap saya lah, pertengahan 1960-an lah, Amerika ni dia memang jadi sekutu rapat Israel. Bila ada apa-apa masalah, dia sanggup beri sumbangan kewangan, pendanaan, tentera ya, pendanaan bukan sikit, berbilion-bilion US dollar setiap tahun. Ya, dan itu pun secara sah. Kalau secara tidak sah, disyaki banyak lagi dana hitam yang masuk ke dalam Israel. So mengapa Amerika ingin bantu sangat Israel? Sebabnya Amerika ni dia nak pastikan dia mengawal sepenuhnya kawasan negara Arab dan Timur Tengah dan sebagainya. Negeri-negeri timur ni dia nak kawal sebab dia ada kepentingan di sana. Banyak kepentingan dia, antaranya ya ialah kepentingan minyak, perdagangan minyak
dunia, dia nak kawal minyak dunia, dia nak kawal harga minyak dunia, dan juga dia nak pastikan dolar Amerika kekal relevan. Jadi kalau anda boleh kawal Timur Tengah ataupun negara-negara Arab, anda boleh negara-negara di Asia Timur ni, anda boleh adakan kawalan secara tidak langsung menerusi pendanaan, pinjaman, ya, dan sebagainya. Anda boleh memastikan US dollar ni kekal relevan, kekal kukuh, kerana China sudah jadi ancaman. Amerika tidak mahu China untuk pergi ke dan jadi sekutu rapat negara-negara Arab ke, Timur Tengah ke, dan sebagainya. So dia perlu pastikan bahawa dialah yang mendominasi, US dollar yang mendominasi di situ. Sebab itu negara-negara yang cuba lari dari US dollar, yang tidak menerima Bank Dunia pada asalnya, dulu-dulu Amerika ni cukup tak suka, dan malah dia boleh serang, dia boleh bergaduh dengan negara itu seperti Iran. Okay, so pendek kata, it is all about the US dollar, it is all about oil, dan perkara-perkara lain, ya. Nothing to do with religion. Tak ada kaitan dengan Islam ke Kristian ke. Ini semua kepentingan Amerika, US dollar dan ancaman China. Dan Amerika pun tahu dulu ada pengaruh Soviet Union di dalam negara-negara Arab. Bila Soviet Union runtuh, kemudian Amerika kini takut dengan Rusia mungkin akan peluaskan pengaruh dia di kawasan Timur Tengah, di negara-negara Arab, dan Rusia ni sekutu China. So dia memang akan kekalkan kehadiran dia di situ. Jadi untuk kekalkan kehadiran dia di situ, Amerika perlu sebab, dan sebab yang dia gunakan adalah agama, keagamaan. Dia memilih negara-negara yang dia rasa boleh menjadi ancaman kepada US dollar, ya, kelangsungan dolar Amerika dan macam-macam lagi ni, sebagai negara Islamic teroris atau ekstrim. Kalau Iran, dia kata dia ekstrim. Kalau kumpulan-kumpulan tertentu, dia kata teroris atau pengganas. Jadi untuk melabelkan mana-mana pihak sebagai pengganas, dia perlu sebab, dia perlu alasan. Jadi Amerika terus mengekalkan hubungan erat dia dengan Israel, kerana dia tahu ada persengketaan yang tidak ada penghujungnya di antara orang-orang Israel, khususnya orang-orang Zionis Yahudi, dengan orang-orang yang duduk di sebelah Palestin, wilayah Semenanjung Gaza dan sebagainya. Dia tahu ada persengketaan ini, jadi dia guna alasan ini untuk terus menyokong padu Israel dan melabelkan puak Hamas dan puak-puak yang berperang dengan Israel dari wilayah Gaza dan sebagainya sebagai pengganas, ya. So bila dia lakukan sedemikian, dan dia wujudkan gelombang Islamofobia, di mana apabila ada pejuang-pejuang Islamik yang menyokong Hamas atau menyokong orang Palestin, dia kata itu pengganas. Jadi dia wujudkan gelombang Islamofobia ni sebagai satu ancaman, supaya dia ada sebab untuk pergi ke sana dan untuk mencari jalan damai, ya. So dengan cara itu, dia ada alasan untuk pergi ke sana dan menjadi orang tengah. Dan di negara-negara yang difikirkan menjadi ancaman yang lebih besar, dia pergi berperang dengan negara itu, seperti Iraq di bawah Saddam Hussein dan sebagainya. So itu yang Amerika lakukan. Dia perlu sebab untuk cuba menguasai atau mengekalkan pengaruh dia di dalam kawasan-kawasan negara Arab, Timur Tengah dan sebagainya. Jadi dia guna Islamofobia. So Islamofobia ni menjadi asas kepada sokongan Barat terhadap Israel, untuk memberi sebab kepada Amerika untuk campur tangan. Dan sebab itulah Amerika sokong Israel. Jadi Israel ni, walaupun sebenarnya Israel ni pengganas, kumpulan Zionis ni pengganas, sebab mereka masuk, mereka menceroboh kawasan orang lain, mereka rampas harta dengan cara yang tidak begitu sahaja dia boleh rampas. Ianya seperti apartheid lah di Afrika dulu, ya. Dia rampas harta, dia seksa orang, dia bunuh orang. Dia cukup kejam, tetapi
Barat tidak memanggilnya pengganasan. Dia cuma labelkan orang yang pertahankan tanah dia sebagai pengganas. Ya, maknanya orang-orang Islam ni yang mempertahankan tanah dia ni pengganas. Dan mana-mana kumpulan Islam yang membantu Hamas ni seperti Hezbollah, ya, kumpulan jihad dan sebagainya, semuanya pengganas. Ya, mereka akan label pengganas. Kalau anda pergi lihat talk show di Amerika, media barat, semuanya pengganas. Ya, so it's pengganas Islam versus di mangsa-mangsa, ya, mangsa-mangsa keadaan yang bukan Muslim, ya, khususnya orang Yahudi dan orang Kristian. So mereka mewujudkan gelombang Islamofobia ni, dan akhirnya mereka masuk dan mereka beri bantuan kepada Israel. Semuanya berkait dengan US dollar. Okay, so ada macam-macam sebab mengapa Amerika sokong Israel. Ini salah satu daripadanya. So sekarang ini American dollar ni terancam. China, walaupun Amerika cuba kawal Saudi Arabia supaya negara-negara Arab ni setia kepada Amerika, tapi Arab nampaknya condong ke arah dunia Arab sudah condong ke arah China. So bila dunia Arab sudah condong kepada China, maka misi Amerika untuk campur tangan di kawasan-kawasan negara Arab, Timur Tengah dan sebagainya ni nampaknya makin gagal. Ya. So bila benda ni gagal, sekarang ni Amerika sudah berada dalam keadaan cemas. Dia lihat China dengan Arab, dengan Rusia sudah pun bersetuju untuk menggunakan dana selain daripada US dollar untuk perdagangan tertentu, khususnya minyak. Ya. So bila orang lari daripada US dollar, Amerika cemas, dan makin banyak dunia negara di dunia Arab, di Timur Tengah dikhabarkan sedang melihat kepada penggunaan dana lain dan setuju untuk bersama Rusia dan China untuk lari dari US dollar. So bila Amerika hilang kawalan, dia akan cuba sedaya upaya untuk memperbetulkan keadaan dengan menyokong Israel apabila Hamas menyerang. Tetapi jika keadaan tidak terkawal, jika Hezbollah menolong Hamas, dan dikhabarkan Hezbollah ni sudah menolong Hamas, ya, kumpulan jihad menolong Hamas. Kemudian jika Iran mula menolong Hamas, dan kemudian jika Amerika menuduh Iran membantu atau Israel menuduh Iran membantu Hamas, ya, dan melancarkan perang terhadap Iran, semua ni akan menjurus kepada keputusan negara-negara tertentu. Contohnya Amerika, United Kingdom, European Union, Australia, Canada, semua akan membuat keputusan untuk bersekutu, ya. Dan kemudian Pakistan, China, Rusia, negara-negara Arab akan bersekutu untuk bersatu, ya. Dan bila benda ni berlaku, maka kita menjurus ke perang dunia ketiga. China akan memperluaskan kehadiran dia di Laut Cina Selatan, dan Amerika juga akan cepat-cepat memperluaskan kehadiran dia di Laut Cina Selatan, ya. So itu saya lihat akan berlaku, dan semuanya berkisar di sekitar mata wang mana yang akan menguasai dunia. Dan hanya gara-gara, ya, Amerika nak selamatkan mata wang dia daripada runtuh, ya, kita akan berdepan dengan perang yang paling dahsyat dalam sejarah manusia, ya, perang dunia ketiga, yang semestinya akan melibatkan senjata-senjata nuklear tactical nuclear weapons, ya. Pada awalnya mungkin tactical, lepas itu dia dah tak tactical dah, ya. Ianya akan menjadi full scale, full blown nuclear war, dan ini akan menjadi perang dunia terpendek dalam sejarah, kerana dalam tempoh masa yang singkat kemusnahan akan luar biasa. Dan yang duduk di tengah-tengah pertelingkahan ini, khususnya Laut Cina Selatan dan sebagainya, perairan ini adalah Malaysia. Jadi adakah kita bersedia untuk semua ini, ya? Adakah kita bersedia untuk keruntuhan US dollar seandainya ia berlaku? Dijangka berlaku tahun depan, keruntuhan penuh US dollar. Bila US dollar runtuh,
dan sebuah negara bergantung sangat kepada US dollar, negara tersebut pun boleh runtuh, ya. So adakah kita bersedia? So saya sarankan, ya, tak kiralah anda duduk dalam kerajaan, anda duduk dalam pembangkang, ini adalah satu isu yang perlu ditangani dan difikir bersama. Ketepikan perbezaan politik dan fikirkan apa yang akan negara kita lakukan apabila berdepan dengan ancaman yang lebih besar dari luar yang kita tidak mungkin kawal. Sekarang pun ada perang Ukraine Rusia, ya. Sekiranya ketegangan di antara Israel dan apa orang kata, Israel dan Palestin ni atau Hamas ini menjadi lebih buruk, akhirnya Rusia dan China yang ni memang menyokong Palestin secara senyap, dia akan sokong secara terbuka. Dan bila Rusia sudah dianggap ancaman di negara-negara Arab, bila Rusia sudah dianggap ancaman kepada Israel, dan Rusia juga dianggap ancaman kepada Amerika kerana perang Ukraine Rusia, NATO akan masuk campur. Bila NATO akan masuk campur, memang perang ini akan menjadi perang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Ramai akan terkorban. Beratus juta orang akan terkorban. Saya tak sedikit pun tak syak lagi, ya, benda ni akan berlaku. So adakah kita bersedia? So ketepikanlah perbezaan politik untuk isu ni dan duduk bersama dan bincang tentang ancaman ini. Bersedialah, bersiap sedialah. So itu sahaja pesan saya, ya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.